Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya ditugaskan untuk mengupas berkaitan dengan satu pelan yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi tahun 2013 sehingga tahun 2025 di bawah subjek bagi kod GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subtopik pada kali ini menekankan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi tahun 2013 sehinggalah tahun 2025 yang dibangunkan untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia bagi menyediakan modal insan yang bertaraf kelas pertama dunia. Jadi pelan ini dirangka sebagai satu pelan yang dilaksanakan untuk transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda di rumah kerana terus setia bersama kami di TV1, menjadikan TV1 sebagai teman anda pada ketika ini. Kita bertemu lagi hari ini dalam rancangan platform yang akan bersiaran selama 45 minit bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin, dan hari ini kita akan berbincang mengenai setahun pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Nasional PPPM. Kami juga bawakan tetamu di studio untuk mengupas lebih lanjut mengenainya. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali seketika nanti. Bertemu kembali. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM merupakan usaha Kementerian Pendidikan untuk melonjakkan sistem pendidikan negara untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas sistem pendidikan terbaik di dunia. PPPM merupakan laporan awal yang dilancarkan pada 11 September 2012 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Buat julung kalinya, pandangan daripada pihak awam diambil kira dalam penggubalan pelanan pendidikan melalui 16 dewan terbuka di 14 negeri, 20 meja bulat, lebih 200 memorandum serta 7,000 syur diterima dan dipertimbangkan dalam PPPM. Kajian daripada 6 Institut Pengajian Tinggi Awam, UNESCO dan Bank Dunia juga diambil kira dalam pembangunan PPPM. Ia menggariskan 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid untuk dicapai melalui perubahan yang perlu berlaku melalui 11 anjakan dan dilaksanakan dalam 3 gelombang. Baiklah, sebelum kita mendalami tajuk utama kita iaitu aspirasi dan hala tuju serta implikasinya terhadap sistem pendidikan negara, kita kenali dulu apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi dan juga hala tuju. Jadi, aspirasi ini merupakan keinginan dan kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu dan berganding bahu untuk mencapai matlamatnya. Bagaimana yang dihasratkan oleh KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana mahu melaksanakan satu perubahan yang besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan bagi melonjakkan pencapaian semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad yang ke-21. Seterusnya, definisi bagi hala tuju pula ialah sesuatu yang ingin dicapai dan dilaksanakan dalam sesebuah organisasi ataupun individu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi objektif yang pertama dalam pelan ini mahu wujudkan aspirasi dan visi yang jelas kepada setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehinggalah tahun 2025. Yang kedua, dalam pelan ini juga mahu menggariskan program transformasi yang secara menyeluruh dalam sistem pendidikan dan juga mahu penuhi permintaan baharu oleh masyarakat serta jangkaan yang meningkatkan transformasi dalam perkhidmatan awam.
Yang ketiga, dalam pelan ini juga mahu berfokuskan kepada penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, dan juga mahu menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid itu serta memaksimumkan keberkesanan sistem dalam sistem pendidikan ini. Dan yang terakhir, objektif dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, dan juga mahu meningkatkanlah pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara ni, dan juga mahu mempersiapkan generasi muda ataupun generasi yang akan datang ni dari negara Malaysia ni untuk menghadapi keperluan abad yang akan lagi mencabar, iaitu abad yang ke-21. Jadi pelan ini sebenarnya berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan dalam sistem pendidikan secara berterusan. Tahukah anda PPPM dilaksanakan melalui 3 gelombang? Ini merupakan fasa-fasa sebelum membentuk PPM, iaitu gelombang pertama, kedua dan ketiga. PPPM memberi tumpuan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran, iaitu kualiti guru sedia ada, pimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris menerusi program pemulihan yang intensif. Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, bahawa standard bahasa Melayu yang sama mampu dilaksanakan pada peringkat rendah dengan penyediaan bantuan pemulihan kepada murid yang lemah dalam bahasa Melayu, standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu. Seterusnya, melaksanakan satu pesta didik ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran seharian. Dalam hal yang lain, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai. Untuk mengetahuinya dengan lebih mendalam dan terperinci, sila saksikan video selepas ini. Baiklah, pada kali ini saya akan memperincikan setiap nilai dalam 5 aspirasi ini. Jadi nilai yang pertama ialah akses, yang mana setiap individu ni berhak untuk mendapat peluang yang sama dalam pendidikan. Tak kira latar belakang sosioekonomi maupun kelompok etnik. Mereka layak dan berhak untuk mendapat akses yang sama dalam pendidikan yang berkualiti. Dalam akses ini juga, nilai akses ini juga, pendidikan dapat dinikmati oleh semua murid, tak kira sama ada tinggal di kawasan luar bandar, pedalaman, kelompok minoriti maupun di bandar. Kerana daripada mereka dapat belajar ataupun mendapat nilai pendidikan yang berkualiti, mampu untuk mereka tonjolkan mereka punya bakat ataupun potensi mereka. Serta mereka juga dapat keluar daripada keluarga yang belenggu kemiskinan. Nilai yang seterusnya ialah nilai kualiti, iaitu tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan diselaraskan mengikut standard yang diguna pakai oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi supaya murid Malaysia mampu bersaing di peringkat global. Maksudnya, silibus yang diguna pakaikan adalah selaras dengan sistem pendidikan yang berprestasi tinggi. Sebabnya, kita mahu negara Malaysia ni mampu bersaing di peringkat global. Kerana Malaysia berhasrat untuk berada dalam kalangan sepertiga teratas dari segi prestasi penilaian seperti mana TIMSS dan juga PISA. Jadi, contoh negara yang terdekat ialah negara Singapura dan Korea Selatan, yang mana sistem pendidikan mereka tu mampu merubah daripada prestasi lemah kepada prestasi yang cemerlang. Nilai 5 aspirasi yang seterusnya iaitu equity, yang mana murid berkeperluan khas, murid pintar, kumpulan peribumi dan minoriti tidak dipinggirkan dalam memberikan kesaksamaan pendidikan. Maksudnya, pendidikan Malaysia ini mahu mensasarkan sebanyak 50%
pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan juga gender. Hal ini kerana murid daripada keluarga miskin akan yang kurang miskin, yang miskin kurang cemerlang berbanding dengan murid daripada keluarga yang berpendapatan sedahan dan tinggi. Ini memberi kelebihan kepada murid yang miskin untuk menonjolkan mereka punya potensi. Dan sistem pendidikan juga akan giat menyokong mobiliti sosial dengan menyediakan sokongan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Nilai yang seterusnya ialah nilai perpaduan, yang mana dalam 5 aspirasi ini mampu untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang. Pendek kata, daripada nilai kesefahaman yang terbina akan mampu menjalinkan perpaduan, seterusnya akan membentuk identiti nasional. Sebabnya negara kita ni mempunyai berbilang kaum. Macam tu. Nilai yang terakhir ialah nilai kecekapan, yang mana menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan juga berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Hal ini dalam usaha untuk capai kelima-lima aspirasi ini dalam pendidikan khususnya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab lah, dan juga akan juga berkesan daripada bajet itu, peruntukan bajet mampu beri kesan dalam sistem pendidikan, dan seterusnya dapat menyokong sekolah, dapat memberikan peruntukan itu kepada sekolah untuk menggunakan peruntukan itu dengan sebaiknya. Contohnya boleh memasukkan nilai TMK ataupun penggunaan tablet ataupun komputer, dan murid boleh menggunakannya untuk dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya, 6 aspirasi murid. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksima yang ada dalam diri mereka. Jadi setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat berperanan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang merencanakan pendidikan yang seimbang. Kami ibarat selai kertas putih, diolah dan dibentuk. Kami juga sering berusaha demi membentuk jati diri untuk menjadi lebih cemerlang dan beretika. Kami berani, kami pemimpin muda, luaskan minda. Cuba lagi. Kami terus nekat untuk mencapai impian transformasi. Ayo, terus bekerjasama menuju kecemerlangan. Dengan pendidikan, kita boleh bersama-sama menjayakan pendidikan. Baiklah, saya akan memperjelaskan lebih mendalam berkaitan dengan 6 aspirasi murid. Jadi nilai ini perlu dimiliki oleh setiap murid. Nilai pertama iaitu nilai pengetahuan, yang mana nilai ini merupakan peringkat paling asas. Setiap kanak-kanak tu harus kuasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Yang nilai pengetahuan nak disampaikan kat sini ialah murid-murid ini didedahkan dengan ilmu pengetahuan yang secara menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan juga geografi. Jadi murid ini digalakkan untuk mengembangkan mereka punya pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang lain seperti seni muzik dan juga sukan berbanding dengan nilai-nilai bahasa ataupun akademik. Nilai yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap murid ialah nilai kemahiran berfikir. Yang mana setiap murid ni akan belajar cara untuk memperolehi ilmu, pengetahuan. Cara mereka, macam mana mereka belajar untuk dapatkan ilmu sepanjang kehidupan mereka itu. Jadi hal ini membolehkan mereka untuk menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu berdasarkan apa yang mereka fikir dengan kemahiran ataupun bidang yang mereka minati. Jadi setiap murid ini perlu kuasai pelbagai kemahiran kognitif, termasuklah penaklukan dan juga pemikiran yang kritis. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Sistem pendidikan Malaysia akan membantu setiap murid untuk mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan juga bukan formal
bekerja dalam pasukan mahupun mengamalkan ciri kepimpinan itu. Apabila mereka murid ini belajar untuk buat bekerja secara kumpulan, hal ini dapat menerapkan ataupun menunjukkan nilai-nilai ataupun ciri-ciri kepimpinan tersebut. Setiap murid juga akan mempunyai kemahiran dua bahasa, iaitu dengan tahap penguasaan bahasa ini. Selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya mampu untuk gunakan bahasa Melayu kita, bahasa kebangsaan kita, dan seterusnya bahasa tambahan iaitu bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Dari nilai kerohanian pula, sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu yang penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan juga negara. Nilai yang terakhir yang perlu dimiliki oleh setiap murid ialah semangat patriotik yang perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Jadi identiti nasional ini akan dapat dicapai bukan hanya belajar untuk memahami dan menerima kepelbagaian, malah untuk menghayati kepelbagaian jenis budaya, adat resam dan juga bangsa yang dimiliki di negara kita ini. Sebelas anjakan. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, 11 anjakan dijadikan sebagai tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Ini merupakan anjakan-anjakan yang telah saya nyatakan. Using Powtoon. 11. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada implikasi terhadap sistem pendidikan. Implikasi terhadap murid yang pertama akan memberi kesan kepada kemahiran insaniah yang mana dapat menghasilkan generasi muda atau sekarang kita panggil sebagai generasi Z ataupun generasi Alpha yang berpengetahuan dan berupaya untuk berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global. Seterusnya, dalam implikasi ini juga memberi kesan kepada murid yang berkeperluan khas, iaitu pendidikan inklusif akan dipertingkatkan agar lebih ramai murid yang berkeperluan khusus dapat belajar bersama-sama rakan mereka. Pendek kata, walaupun mereka berkeperluan khas, merupakan kumpulan minoriti, mereka juga berhak untuk mendapat pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, kemahiran berfikir. Hal ini juga memberi kesan kepada kemahiran berfikir, iaitu dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi atau sekarang kita panggil sebagai KBAT, KBAT, untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran global dan juga negara kita juga akan mampu berdaya saing dengan negara lain. Baiklah, dari perspektif yang berbeza, iaitu kesan kepada guru. Nilai pertama adalah kemahiran teknologi, iaitu guru perlu menggunakan nilai TMK dalam PDP untuk menarik minat murid-murid dan mereka pentaksiran yang berautentik. Okey, maksudnya guru akan menerapkan nilai-nilai TMK, nilai-nilai digital, teknologi dalam sesi pembelajaran dan pengajaran untuk menarik lagi minat murid-murid ini kepada pengajaran. Dan dalam pentaksiran itu, yang berautentik ini adalah merujuk kepada benda yang hidup. Contohnya mengajar mengenai dengan apple. Guru haruslah membawa buah apple yang sebenar dan tunjukkan kepada murid-murid. Seterusnya, pembangunan profesionalisme. Yang mana guru haruslah sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya
kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran dan berterusan. Guru harus hari-hari haruslah berbeza. Haruslah menerapkan ilmu-ilmu yang baharu yang dapat murid gunakan dalam keperluan seharian. Yang terakhir, guru juga akan beri kesan kepada pengurusan PDP, iaitu guru perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi murid serta cara mereka berfikir bagi memastikan mereka ini, murid ini dapat menonjolkan potensi masing-masing. Kesan yang terakhir dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari aspek kurikulum, iaitu transformasi kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. Pedagogi menekankan pembelajaran secara mendalam melalui pendekatan PDP yang berasaskan KBAT atau KBAT dan melaksanakan pentaksiran secara berterusan. Maksudnya, dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah akan berlaku satu silibus yang sama dan berlaku perubahan, transformasi menuju kepada perubahan. Dan dalam aspek pedagogi juga mahu menekankan guru ni belajar kepada murid berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi, menerapkan nilai itu kepada murid. Yang kedua, penambahbaikan kurikulum pendidikan khas. Hal ini memberi fokus kepada murid yang berkeperluan khas untuk meratakan semua hak dan kedudukan seperti murid yang lain. Hal ini tidak membezakan atau membandingkan murid yang pintar, cerdas, bagus dengan murid yang berkeperluan khas. Semuanya adalah sama rata, semuanya berhak untuk mendapat pendidikan. Kesimpulan saya mengenai dengan topik yang saya ulaskan, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 sehingga tahun 2025 adalah, jelaslah bahawa sistem pendidikan kat Malaysia ni dapat mendorong pelbagai golongan, sama ada golongan tu berpendidik, golongan tu berpendapatan tinggi, mahupun golongan tu hanya menerima pendidikan yang sama-sama mahir pun dalam menggunakan teknologi ini, semuanya adalah sama rata, semuanya adalah sama, semuanya berhak mendapat pendidikan berkualiti dalam kehidupan seharian mereka. Dan tidak dinafikan lagi juga bahawa dunia ni sudah berkembang seiring dengan kegunaan teknologi dalam pelbagai sektor. Jadi murid haruslah ke depan untuk memastikan mereka ni pencapaian pemikiran mereka ini dapat maju seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.